punya apa ni tahu, orang kata apa, untuk rakyat bawahan boleh dapat pendapatan tau. Dia bergabung dengan Menteri Ekonomi. Jangan nak kata orang tak function ya. Apa yang tak functionnya? Kau punya menteri yang dulu tu lagi langsung 1 sen tak guna, makan gaji buta, kau tahu tak? Pergi cermin lah kau punya menteri dulu. Bodoh lah. Aku geram betul. Ini saya dah bercelah ini. But renewable energy ni, ini yang make money untuk rakyat kita di Malaysia ni. Yes, sebab betul. Dia kat situ. Biarkan aku nak tengok orang bangang ni kan, dia besok jangan terkinja-kinja. Saya pun nak letak saya punya rumah bumbung saya solar panel. Kau jangan terkinja-kinja besok ya, kau jaga kau. Aku mark orang yang macam ni. Aku kalau orang macam ni kan memang tak layak langsung diberi bantuan. Jenis yang memang jenis kufur nikmat, jenis yang tak reti nak berterima kasih, asyik kerja dia kan nak menafikan apa yang kerajaan dah tolong. Inilah bangsa yang merempat macam ni. Dia orang ni lah. Ni orang yang macam ni. Orang yang tengah komen-komen negatif tu. Moderator, saya nak menjelaskan tentang ini ni. Saya nak menjelaskan tentang ini ni. Okey. Ada 3 hari lagi ini. Slow sikit. Kita sekarang ni bodek dia orang. Sekarang ni kita buat bubuh yang baik-baik. Sebab kalau anak-anak kita ni, kalau kita terjah dia orang tak nak melawan, tapi dia orang belakang dia lawan kita, tahu tak? Anak-anak muda ni kita faham. Tapi yang masalah yang tua bangka pun bodoh lagi. Aku geram yang tua-tua ni. Kadang-kadang yang komen ni, kalau dia orang tak pandai, tak apa, kita faham. Tapi yang orang kata dah berbulu, dah berjambang apa semua tu, masih tak boleh nak fikir lagi. Aku tak tahulah nak cakap apa. Ni saya ni orang tua juga ni. Orang suka hati. Ni saya mencelah ni tak apa ni. Bagilah orang tua-tua ni berfikir macam tu. Tak apa, dia orang tua. Kita hormat dia. Sekejap lagi dia mati. Sekarang ni dia atas tanah kan. Sekejap lagi dia bawah tanah. Eloknya kena tipe dengan REE tu biar ada akal sikit. Kau mampus kau duduk kat dalam tu, REE tu tim kambus engkau. Apa kau tahu? Diorang kan tahu tak gunung. Dia punya belagak lah, kononnya diorang tu Islamik sangat. Dia sampai tanya kita, besok engkau mati, kau nak suruh DAP punya orang solatkan kau ke kebumikan kau. Kau tahu tak, orang sekeliling aku ni bukan orang yang apa ni tau, jiran-jiran aku ni insya-Allah lah, dia orang semua orang baik-baik. Tak adanya dia nak biarkan aku, kalau aku mati aku punya jenazah tak ada orang nak solatkan. Insya-Allah ada ramai anak-anak yatim ke, anak-anak apa ni ke yang akan solatkan aku punya jenazah. Aku tak payah tunggulah orang PAS. Kau ingat orang PAS tu apa ni sangat ke? Islamik sangat ke? Tak payah nak sembang lah. Sedangkan dekat Kelantan pun memerintah mundur. Masalah benda yang basic pun tak reti nak buat. Konon nak mengaku diri tu terlalu Islamik. Kau tengok Salahuddin Ayub lah. Yang solatkan dia tu PMX. Itulah. Ya, betul. Tak pernah dilalui, tak pernah kita tak ada lagi benda menteri yang solatkan orang. Tak ada. Sejak merdeka lah. Ya, betul. Ada. Belum ada lagi seorang PM menjadi imam solat jenazah. Tak ada tau. Betul, walau memang kita faham almarhum Datuk Seri Salahuddin tu memang orang menteri kan. Tapi kan bagi saya kan satu penghormatan bagi apabila jenazah disolat diimamkan solat jenazahnya oleh seorang PM. Cik Aina, memang, boleh saya bercakap? Boleh, cakaplah. Ni ada berita baik di Parlimen Pulai dengan Don Jeram. Kawasan tu UMNO tak bertanding. Zaid Abidi dah mengumumkan masa dia buat ceramah dekat Selangor baru-baru ni. Dia cakap tempat tu UMNO akan membantu dengan jenteranya semua untuk memenangkan amanah. Alhamdulillah. Tengok ya, apabila UMNO Barisan Nasional dia join dengan Pakatan Harapan kan, tengok diorang punya tone down, diorang punya sikap dan memang yang mana yang penyokong Datuk Seri Zahid Hamidi ni memang elok je, tak ada masalah pun. Sepanjang 8 bulan ni memang tak ada skandal rasuah ke, dijumpa apa orang kata kena tangkap, kena cekup ke apa ke, tak ada. Alhamdulillah. Tengok menunjukkan bahawa kepimpinan PM10 itu begitu
orang kata sangat dihormati. Dengar sini Zaid Hamidi dia cakap tempat jeram tu kan Don tu ada UMNO nak minta tak? Dia cakap tak. Dia tak akan minta tempat tu. Dia bagi amanah semua. Zaid Hamidi cakap apa tu tempat yang dipertanding tu Zaid Hamidi terhutang budi dengan Parti Amanah pasal tempat yang UMNO dekat Selangor tu ada juga amanah bagi tempat don-don tu semua. Dengan DAP pun dia dapat. Jadi takkanlah dia kacau tempat betul. yang apa tu. Betul. Daripada 5 dia orang dapat ekstra 7. Sebab tu kita saling membantu. Kita tunjukkan betapa semangat setia kawan kita itu terlalu kuat. Kita bukan macam PAS yang membiarkan geng dia orang sendiri. Itu presiden tau, Dominic Lau tu, Datuk Dominic Lau tu, presiden gerakan tau. Dia boleh buat macam tu. Bayangkan besok kalau rakyat marahin, kalau dia orang memerintah negeri mana-mana kan, rakyat marhan ni kan, mampus kau lah, aku peduli apa kau. Kalau dia boleh buat seseorang yang berpangkat tinggi, setinggi presiden, lepas tu itu kawan dia sendiri, dia sanggup buat macam tu, dia biarkan orang tu macam pengemis merempat dekat bawah pentas. Besok rakyat marhain, kalau dia orang dapat kuasa, pergi mampus lah, tak ada kebajikannya. Sorry lah ya, korang telah lah kan cakap aku ni. Memang kalau kau nak terai, aku dengar lah semalam kan ada seorang mamat daripada Kelantan. Kita terai dulu 5 tahun lagi. Kau nak terai apa? 33 tahun dah terbukti, kau nak terai apa bendanya? Kau nak terai, kau ingat ini test drive kereta? Alahai. Apa punya otak letak dekat kepala lutut punya orang? Kau tak nampak lagi ke 33 tahun ni apa yang dia buat? Dengan stesen bas sementara yang hopak-hapik tu, lepas tu dengan nak banggakan dengan ada Aeon Mall. Aeon Mall ni kan dekat Kelang, dekat Shah Alam ni berlambat-lambat Aeon Mall. Berlambat-lambat lagi. Ada KSL Esplanade lagi. Baru naik kat Selangor ni. Ya Allah, aku tak tahulah nak cakap macam mana. Masih lagi nak terai. Terai ke benda? Kau ingat ini kereta ke? Kau nak terai? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon laluan. Semangat lah, bagus. Semangat. Aina tengah semangat. Sekarang ni kan saya, maaf ya bagi Aina cakap. Anak-anak muda, wahai anak-anak muda yang dikasihi sekalian, anda adalah penentu negara. Jika anda tiada ilmu, anda jangan biarkan diri anda dihasut dan didoktrinkan pemikiran anda oleh pemimpin-pemimpin yang memang kita nampak mereka cuba menyesatkan anda. Mereka kononnya seolah-olah memegang kunci syurga, tetapi hakikatnya mereka itulah yang akan heret anda semua ke neraka. Hati-hati ya anak-anak muda. Hati-hati. Jangan terpedaya dengan segala hasutan mereka yang cuba untuk menyesatkan pemikiran kalian. Mereka tu, tahap Islam mereka, kalau mereka mengaku mereka Islamik, yang sebenarnya mereka lah Islam mereka kat bawah tapak kaki sebenarnya. Itu je. Siapa yang akan mention? Mantap. Okay, bagi King, ada apa King? Okey, minta laluan sikit boleh? King, ada apa King? Ni, hashtag PN, cakap. penyakau nasional. Hashtag PN, peniru nasional. Kalau manifesto pun kau tiru orang, kau tak payah nak belagak lah. Kalau manifesto pun kau cedok, kau punya pendidikan pun kau cut and paste, kau nak tipu orang, kononnya kau ada sarjana apa bendanya dekat University Huntington US tu, kau tahu tak itu adalah brethren untuk Christianity. Takkanlah para lebay yang mengaku Islamik taraf dewa, tahap dewa tu dia boleh belajar dekat universiti yang mengajar tentang Kristian. Aku nak tanyalah, sejak bila lebay terpesong macam tu? Itulah bahana bila orang cut and paste. Macam tu jugalah manifesto pun nak cut and paste. Tak malu ke nak cut and paste? Orang buat dah elok-elok dekat negeri Selangor tu nak tukar apa bendanya? Kalau kau tukar bawa perubahan lebih baik, kau ada contoh kat negeri-negeri yang kau takbir tu boleh baik daripada Selangor, Pulau Pinang Negeri Sembilan, tak apa. Ini kau punya negeri pun mundur, tak ada apa benda, masalah berlambat-lambat.
Lepas tu ada hati nak ambil negeri orang yang dah maju, yang orang kata apa, dah banyak berkebajikan kepada rakyat. Pergi cermin dulu tu lah. Tak payah nak suruh orang change. Aina, saya nak mencelah Aina Aina setuju tak? Okey Aina, bagi dia cakap dulu. Yang Aina bagi tahu tadi cut and paste tu dia orang tiru dengan kerjaan yang ada sekarang tu. Saya suka tahu. Masalah apa? Minda tu akan berubah nanti. Yang ni lah sebenar-benar dia kerjaan perpaduan yang buat sekarang ni. Dia cut and paste tu. Bagaimana? Dia suka dengan kerja perpaduan tu sebenarnya dia. Ini secara nak bagi tahu cara positif dia. Kita cara fikir cara positif. Ya, kita take it on positive side. Memanglah kalau orang tu nampak. Sebab bila kita tak bagi tahu, dia orang tak nampak. Kalau kita tak bagi tahu yang mereka semata-mata hanya copy and paste apa yang kita buat, dia orang takkan nampak. Dia orang tak tahu. Sedangkan mereka sekarang dekat Selangor, mereka nikmati segala apa yang kerajaan Selangor ni buat. Dengan insurans dengan khairat kematiannya, dengan anak baru lahirnya dapat dengan itu, ini semua. Lepas tu result pula banyak. Itu bermakna negeri ini sangat makmur. Sebab kita tak berhutang pun, kita tak ada apa ni, kita menyumbang KDNK yang antara yang tertinggi dekat Malaysia ni. Tertinggi memang Pulau Pinang. Kita salute lah Pulau Pinang walaupun dianjingkan Aina, dengan bagi King cakap Aina. Okey. Aina. Ya. Kita bagi King cakap pula. Hello, jelas tak suara ni? Tak terdengar. Jelas, clear. Jelas. Apa yang saya nak sampaikan tadi, yang Kak Aina Aina yang Kak Aina mention tadi tu siapa? Apa dia? Siapa yang Kak Aina mention kan tu? Peniru Islam. Itu apa? Lupa pula. Mention apa? Jap. Dia cakap PM tu copy paste apa tu, apa ni, manifesto Selangor PHBN. Kenapa? Salah ke saya cakap? Saya tanya. Saya tak cakap. Assalamualaikum. Dia copy and paste tu. Okey, bagi Tinta Musafir cakap. Okey, Assalamualaikum. Minta maaf baru terjebak dalam channel abang kita ni. Macam ni, saya nak cerita sikit pasal naratif khususnya di Petang Timur, termasuk Kedah sebenarnya, di negeri-negeri pembangkang. Naratif yang sebenarnya dia bukan tak nampak pembangunan, tak nampak apa, tapi sebenarnya yang naratif sebenarnya adalah tidak faham terhadap agama. Kerana negeri-negeri pembangkang seperti Terengganu, Kelantan dan Kedah ni, mereka sangat-sangat menggunakan sentimen agama. Kerana politik mereka duduk atas sentimen agama. Mereka boleh bertahan sebab duduk atas sentimen agama. Jadi mereka terapkan sudah lebih 40 tahun menerapkan pemahaman agama yang salah dalam berpolitik. Jadi naratif 40 tahun lebih ini kita nak cover up balik, nak bagi pemahaman kepada pengundi-pengundi. Jadi memakan masa. Yang daripada sini semua penyokong-penyokong yang memahami apa yang sebenarnya politik dalam agama harus bangkit. Okey, macam orang muda macam Aina sendiri umpamanya bangkit, ajak kawan-kawan bangkit memahami agama. Itu yang naratif kita kena bawa. Okey, kita cerita macam mana pembangunan tu mereka akan tolak kerana ianya disalut dengan agama. Sebab itu saya sendiri sekarang ni amat bersyukur kerana orang-orang agama, ustaz-ustaz, ilmuwan-ilmuwan, profesional-profesional yang memahami agama sudah bangkit. Jadi di sini kita kena sokong semua mereka yang bangkit ini untuk memberi pemahaman agama yang sebenar kepada pengundi-pengundi. Khususnya orang muda, terutama baru ni kita tengok dalam PRU 15, mereka pun terikut-ikut dengan naratif tersebut. Okey, neraka syurga sampai ke hari ini sebenarnya, sampai ke saat ini, masa ini sekarang ni, saat ini, mereka masih lagi menjual agama.
untuk pengundi-pengundi. Jadi orang Kelantan sendiri yang mereka kata kami dah selesa, kami reda dengan keadaan kami, itu semuanya adalah pemahaman agama yang silap. Jadi kita kena ambil masa dan kita kena terus berjuang untuk memahamkan mereka. Kalau kita sendiri tak boleh cakap, kita ambil apa sahaja sumber yang ada, upkan, dedahkan, masuk dalam YouTube, masuk dalam Facebook, segalanya. Untuk satu hari mereka akan faham. Sebab mereka ni dah dimasukkan dan dimomokkan selama berpuluh-puluh tahun. Yang penghuni baru pula dah ikut dengan orang-orang tua sebab mereka tak ada hala tuju. Mereka hanya mendengar. Oleh kerana PIU 15 dikontrol dengan wang yang banyak, dengan TikTok yang banyak, dengan segala media yang banyak kepada orang muda, mereka ikut. Jadi di sini saya hanya menyeru kepada semua, kalau yang dengar kat dalam ni 389 orang ke tengah online kat sini, dalam channel ni, bangkit memberi pemahaman. Sebab apa yang saya tengok, punca sebenarnya apabila mereka tidak memahami di mana agama dalam politik, inilah jadi dia. Inilah kesan dia. Sebab tu PMX sekarang ni nak selalu sering menyebut ilmu, beri ilmukan masyarakat. Ilmukan masyarakat. Sebab tu Madani ini adalah mengilmukan masyarakat. Jadi kita sama-sama bangkit untuk mengilmukan masyarakat. Kita kurangkan kutuk dia orang. Sebenarnya dia orang minta salah tau. Kita geram, memang saya sendiri pun geram kadang-kadang kalau kalau kita berdebat dengan orang sebab nampak sangat dia orang tak berilmu. Jadi jangan marah dia orang. Cukuplah. Tak payah maki dia orang lagi. Tapi kita mengilmukan dia orang dengan cara yang baik. Itulah. Ya. Itu saja saya nak kongsi lah. Tapi Cinta, Aina ni orang muda tau. Dia memang ada berjiwa macam ni. Inilah yang kita nak, jiwa semangat macam ni. Ya, saya setuju. Kalau kita bagi idea-idea positif, semangat tu kena naik. Bukan kita tengok kalau orang-orang dalam grup ni yang naik ni, yang dia bagi semangat tu meruntuhkan semangat. Orang ni kita keluarkan. Kita tak boleh terima orang ni. Kalau pun kita terima pun, kita rasa semangat kita pun runtuh kena dia orang. Jadi apa yang kita patutkan ni, Cinta Musafir tu, betul awak cakap tu. Sahabat ni cakap betul. Kita kena calm down. Dia sebenarnya dia kena door to door. Seperti mana buat orang terbalik buat tu. Dia door to door. Walau kau maki kat dia masa cakap Assalamualaikum 3 kali. Assalamualaikum. Dia tak marah. Orang terbalik tak marah. Kena ludah ke kena apa dia tak marah. Tapi itu dia bergerak dengan cara sabarlah. Jadi satu ketika yang memberi kepahaman bukan kita yang bagi dia faham, tahu tak? Yang bagi yang faham adalah Allah SWT bagi dia faham. Dia tukar bolak-balikkan hati dia. Allah yang bagi bolak-balikkan hati kita. Tak ada benda kita boleh buat kita sendiri itu berubah. Unless Allah bantu kita dengan kepahaman tu. Itu yang Tinta bagi tahu tu. Pertama, knowledge. Knowledge tu kena masukkan ilmu ke situ. Baru ada knowledge dia tu budak dia dapat fikir dengan tenang, berfikiran dengan cara yang positif lah macam tu. Kita boleh tak apalah, Aina ni orang muda. Saya muda dulu memang macam tu. Suara macam ni kan. Kalau dah tua ni lemah sikit, sekejap lagi kita bawah tanah. Sekarang ni kita atas tanah dah kan. Sekarang ni kita atas tanah, sekejap lagi bawah tanah. Yang mana Aina bagi tahu orang tua tu kan. Ya, tak apa, orang tua ni memang dah tegar, tak boleh. Sebab dia cakap tak ada air pun tak apa, kita ada boring air dia. Dia cakap boring air. Dia boring air tu, ada air kita minum cakap. Tak mati pun. Cakap tentang kesihatan, kita pun sihat kat sini kan. Jadi benda-benda orang tua ni, dia dah doktrin, cakap tadi 40 tahun kan. Budak-budak yang dari tadika tafiz tu, dia sekarang ni dah berapa umur dah? Kalau 40 tahun, 40 tahun dah. Dia tak boleh lari. Jamming system dalam kepala tu tak boleh lari. Kecuali dia keluar daripada kebobong tu, dia pergi ke tempat-tempat lain, dia akan berubah. Macam keadaan di Sarawak ni kan, banyak pekerja-pekerja daripada Kelantan datang sini. Saya tengok dia, saya pergi airport jumpa dia orang kan. Macam mana keadaan? Saya tak tanya tu, saya tanya seimbas saja lah. Balik mana tu? Balik Juli lah cakap. Mana? Yalah, buat perubahan lah. Macam tu je. Semua dia cakap macam tu orang-orang Kelantan di Sarawak ni. Kita balik ni buat perubahan lah cakap dia. Macam tu dia. Jadi saya tengok macam ni, dia kena makan masa yang lama nak buang jamming system dalam kepala tu tak. Macam anak kita atur dia macam ni akhlak dia. Kalau dia keluar daripada tempat kita, mungkin dia masih terikut, masih terbawa benda tu dalam kepala dia. Itu digelarkan doktrin.
Macam contoh China kan. Kalau dia tak suka mereka, daripada terdika dia bagi apple ni. Jangan makan apple, jangan makan apple, jangan makan apple. Ini budak besar-besar, dah besar nanti, dia pun tak nak makan apple. Macam tu. Itu doktrin nama dia. Itu yang kira kan jamming system dalam kepala dia orang anak-anak muda ni. Jadi kita sekarang ni tumpu perhatian kepada generasi muda. Sebab orang tua ni sekejap lagi mati. Dia akan pergi bawah tanah. Walaupun dia sekarang ni atas tanah, dia bawah tanah sekejap lagi. Jadi yang muda-muda ni akan menganti pentadbiran jadi pemimpin nanti. Yang muda ni kita tak boleh belasah dia, tak boleh balun dia. Jangan balun dia. Kita bagi satu perkara, tukarkan pemikiran minda dia tu dengan cara berhemah lah. Sebab kalau kita berakhlak, insyaAllah hati budi kita jadi cantik. Macam tu. Saya tengok macam ni lah. Tu aje lah, moderator. Okay, saya nak bercerita sikit boleh ke? Siapa tu? Zack Tita lagi. Okay. Okey, macam ni. Saya telah mengundi di Kelantan selama 6 penggal untuk 6 kali. So, lebih kurang dalam 30 tahun dah saya mengundi di Kelantan. Dan pada mulanya di Kelantan, masa saya mula mengundi di Kelantan adalah masa perubahan pucuk pimpinan daripada BN ke PAS pada tahun 1990, tak silap saya macam tu. Okey. Dan pada masa itu berlaku dia panggil wave lah kan masa tu, dan kita cuba tukar. Tapi apabila ditukar semua, kita bagi 2 penggal sebenarnya. Pertama kita bagi 2 penggal untuk pemerintahan PAS. Lepas tu dimomok dengan isu-isu agama. Saya nak bawa naratif ni sebenarnya macam ni. Pada tahun 1990 tu, bermula kat situ, sekolah-sekolah pasti ni dibuka tau. Pada masa tu, anak-anak yang sekarang ni yang dah mengundi, sama ada sekali ataupun 2 kali, daripada asalnya, daripada yang tahun 1990 tu, dah 30 tahun yang lepas. Jadi mereka sebenarnya membina fahaman ini selama lebih kurang 30 tahun tu untuk pengundi sekarang ni. Daripada sekolah pasti, daripada ibu bapa mereka yang menyokong PAS apa semua ni dah didoktrinkan. Jadi saya sokong yang abang yang cakap sebelum ni, siapa dia tadi ya. Memang kita tak boleh nak hentam. Saya sebenarnya bangga dengan Aina sebab Aina cuba, sebab Aina faham. Kita kena memahami pemikiran mereka ni sebab mereka tak faham. Jadi kalau kita hentam, mereka akan bounce back. Bila bounce back, mereka akan tolak, bukan tolak kerana pemahaman, tapi mereka tolak kerana asobiah. Mereka tolak kerana doktrin tu ada dalam diri mereka. Sebagaimana kalau kita tengok doktrin di Korea Utara, dah didoktrinkan macam tu. Kalau kita nak ubah sangat susah. Sebab itu doktrin, mereka dah redha. Apabila mereka sebut, kebanyakan orang Kelantan yang masih menyokong PAS hari ini, mereka menyatakan mereka redha. Kerana mereka nakkan Islam itu. Sedangkan mereka tak faham di mana kedudukan Islam sebenarnya dalam politik. Jadi, orang macam Aina, saya nak sokong. Saya sangat menyokong. Cuma pendekatan itu kita kena sabar. Pendekatan dakwah kita kena bawa. Kerana mereka membawa doktrin itu dengan berselindung di sebalik dakwah. Jadi kita kena ambil masa. Kita tidak boleh menukar mereka dalam masa terdekat. Tapi kita kena berusaha. Cakap, bagi poin apa semua, kita kena educate mereka. Sebab mereka dah letak diri mereka redha. Apabila seseorang Islam ini meletakkan diri mereka redha, apa pun yang mereka hadapi sampai mereka mati, mereka akan memegang itu. Sedangkan apa yang mereka faham tentang redha itu sendiri sebenarnya tak betul. Jadi itu. Jadi saya sebenarnya dalam isu ini, saya nak memberitahu orang macam Aina, teruskan berjuang. Cuma pendekatan itu kita lebih soft, kita lebih lembut dan dalam bentuk dakwah. Ada waktu keras, tapi jangan momentum itu teruskan. Cuma jangan sentiasa menghentam mereka sebab bounce back ilmu tak akan masuk dalam pemikiran mereka. Mereka kena soft. Tunjukkan akhlak, tunjukkan apa yang kita boleh buat, tunjukkan apa yang kita boleh bantu. Macam tu. Jadi saya nak mencelah Tinta. Nak tanya Tinta. Okey, bab politik ni dia mesti agama di atas. Setuju tak Tinta? Saya setuju. Tapi dengan cara yang betul. Kita balik kepada zaman sahabat kan. 10 daripada sahabat tu
9 yang berpolitik. Satu tu dia buat niaga, Abdurrahman bin Auf. 9 tu daripada Abu Bakar Siddiq, Umar Khattab, dia bawah tu Ali, semua di bawah tu lah. Dia orang berpolitik dengan cara berhemah. Sebab tu Nabi SAW, doktrin kepala Quraisy tu, yang bahala tu dia bagi tahu bahala tu Tuhan dia doktrin tu tak boleh ubah, tapi Nabi boleh ubahkan benda tu. Dengan cara apa? Dengan cara berhemah dia tu. Itu yang sebenarnya kita yang ada. Tapi saya sokong juga dengan Aina ni. Dia sebab dia darah muda kan, dia pum. Boleh dia pum macam tu dengan cara tu, tetapi biarlah dengan cara positif, yang membina mereka, minda mereka. Kita tak boleh balun minda dia sedangkan doktrin tu dekat ke situ. Kalau doktrin tu dekat itu kau balun dia marah, dia balun balik. Jadi kalau kau lembutkan dia, doktrin tu boleh hancur. Boleh hancur doktrin ke kepala dia. Betul juga dia cakap. Macam ni, dia akan bertukar pemikiran dia tu. Sebab minda ni kena berhijrah. Kalau tak berhijrah, macam tu lah dia tu. 33 tahun. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi semua. Boleh saya cakap lah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Benar ke? Okey, saya ni pandangan saya berbeza sikit daripada Abang Tinta dengan Abang Iwan tadi tu. Sebab apa? Kak Aina ni dia lebih memang pada berdebat tau. Dia jenis keras. Jadi dalam 10 orang ada seorang macam ni pun tak ada masalah pada saya. Cuma saya nak bagi tahu, saya nak katakan naratif yang pembangkang bawa. Dia kata kalau menang 6 negeri, dia boleh ambil kerajaan. Kerajaan ni jatuh. Itu yang diorang bawa, naratif ini yang diorang bawa. Tapi sekarang ni, keadaan sekarang ni dah berbeza. Suasana sekarang ni dah berbeza dengan suasana PRU 15 yang diorang kata macam-macam tu, yang LGBT akan ada, akan perempuan boleh kahwin dengan perempuan, lelaki boleh kahwin dengan lelaki. Sebab benda tu dah tak ada dah. Benda tu dah jadi cerita dongeng. Masyarakat sekarang dah nampak dengan apa yang Datuk Seri Anwar PMX kita bawa sekarang ni, diorang dah nampak, diorang dah melihat dengan soal Pulau Pinang ada perkahwinan lesbian ya. Dengan soal apa mengangkat syiar Islam, soal pendidikan yang mereka bagi, apa segala pelaksanaan dalam kerajaan ni mereka dah nampak. Jadi mentaliti diorang dah berubah. Diorang menyampah dengan apa pembangkang ni. Kata apa, kalau ni nak rampas kerajaan, nak jatuhkan kerajaan. Masyarakat sekarang ni terutamanya sekali dengan golongan belia ni dah menyampah dah dengan pembangkang ni. Sebab apa? Bila tak habis-habis nak cerita apa? Bukan nak cerita macam mana nak selamatkan negara, macam mana nak selamatkan ekonomi, macam mana nak urus tadbir negara. Contoh yang diorang kita lihat negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, macam mana diorang buat, macam mana diorang lakukan kerja, lagi nak rampas 3 negeri lagi, Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang. Rakyat dah menyampah dah, diorang dah tak suka dah benda ni cerita. Diorang nak tahu, nak mengangkat negara Malaysia kita seperti mana negara-negara lain menjadi pesaing. Sekarang ni positif dia dah datang sebab apa, pelabur dah masuk. Macam mana PMX kita dekat dengan diri dia, dengan ulama, tokoh-tokoh ulama dunia juga mengiktiraf, mengangkat dia sebagai pemimpin. Jadi tak ada apa-apa lagi dah. Masyarakat sekarang ni dah nampak mereka lebih sokong, pada saya mereka lebih akan sokong lagi dah apa kerajaan sekarang sedia ada. Diorang akan mempertahankan kerajaan sekarang ni. Okey, sampai situ saja bos. Siapa yang masuk tadi, Yen Okey, ya saya. Atau boleh saya cakap Yen ada apa? Ya.